Kumpulan Hamas dan tentera Zionis setuju henti sementara pertempuran di Gaza. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Kumpulan Hamas dan tentera Zionis telah bersetuju untuk menghentikan sementara pertempuran di Gaza. Ia bagi pelaksanaan pusingan pertama pemberian vaksin polio melibatkan lebih 640,000 kanak-kanak. Vaksinasi dijalankan secara berasingan di kawasan tengah, selatan dan utara semenanjung Gaza selama 3 hari. Pegawai kanan WHO bagi wilayah Palestin berkata kempen vaksinasi itu akan bermula pada Ahad ini. Pertempuran dijadualkan berhenti sementara antara pukul 6 pagi dan 3 petang. Pelaksanaan pusingan kedua vaksinasi itu memerlukan jarak tempoh 4 minggu selepas pusingan pertama. Sementara itu, angka kematian rakyat Palestin akibat serangan Zionis di semenanjung Gaza meningkat kepada 40,534 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Gaza dalam satu kenyataan pada Rabu memaklumkan jumlah yang cedera pula meningkat kepada 93,778 orang. Menurut kenyataan itu, serangan terbaru rejim Zionis menyaksikan 58 rakyat Palestin terbunuh dan 131 lagi cedera. Tentera Zionis dilaporkan melancarkan serangan ke atas Khan Yunis, selatan Gaza City dan beberapa tempat lain. Kira-kira 700 hektar kawasan hutan di Gronya Podstrana musnah akibat kebakaran susulan musim panas yang berpanjangan. Anggota bomba Croatia berhampiran bandar Split bertungkus lumus sepanjang malam untuk mengawal kebakaran besar yang mengancam kediaman tempatan. Ketua Bomba Slavko Tukachovic melaporkan seramai 250 anggotanya dikerahkan ke kawasan Zorovnica dalam usaha memadamkan api. Kebakaran bermula pada Isnin selepas riwut petir semakin buruk akibat angin kencang. Situasi ini adalah sebahagian daripada krisis iklim yang melanda wilayah Mediterranean. Negara-negara Balkan termasuk Bulgaria, Greece dan Macedonia Utara bergelut dengan kebakaran besar sepanjang musim panas ini. Pakar iklim memberi amaran kawasan Mediterranean akan terus menghadapi suhu lebih tinggi dan kemarau yang berpanjangan. Usaha memadamkan kebakaran diteruskan bagi mengelak kemusnahan lebih teruk dan memastikan keselamatan penduduk. Sementara itu, di Bolivia, 3 juta hektar tanah terbakar. Memaksa penduduk dan petani berpindah ke kawasan selamat. Kebakaran ini disebabkan kemarau yang mengeringkan tumbuh-tumbuhan di seluruh wilayah berkenaan. Kerajaan Bolivia telah meminta bantuan antarabangsa manakala sukarelawan orang asli berusaha melindungi tanah pertanian mereka di hutan Chiquitano. Naib Menteri Pertahanan Juan Carlos Calvi-Montes berkata hampir 68% kawasan terbakar adalah padang rumput. Menurut pakar iklim, denda untuk pembakaran haram terlalu rendah buat masa ini. Kebakaran ini merupakan yang terburuk melanda negara itu sejak 14 tahun lalu. Data satelit dari Agensi Penyelidikan Angkasa Brazil INPE memaklumkan setakat tahun ini Bolivia mencatatkan 36,800 kebakaran yang merupakan kedua tertinggi selepas 2010 dan jumlah keseluruhan kebakaran dijangka akan meningkat. Pihak berkuasa Jepun mengeluarkan arahan berpindah kepada lebih 5.2 juta rakyatnya ketika taufan Shanshan melanda barat daya negara itu semalam. Setakat ini, sekurang-kurangnya 5 orang dilaporkan maut dan ratusan lagi cedera. Agensi Cuaca Jepun mengeluarkan amaran tersebut ketika taufan Shanshan terus bergerak ke arah utara Jepun.
Angin kencang dan hujan lebat juga menyebabkan bekalan elektrik terputus yang menjejaskan lebih 200,000 isi rumah di 7 wilayah. Perkhidmatan kereta api juga terganggu dan banyak penerbangan dibatalkan. Taufan Shanshan diramal membadai wilayah tengah dan timur Jepun pula, termasuk ibu kota Tokyo sekitar hujung minggu ini. Lebih 20,000 orang telah dipindahkan akibat banjir di Gujarat Barat India akibat hujan monsun lebat melanda seluruh Asia Selatan. Banjir turut menenggelamkan jalan dan rumah di kawasan terlibat. Penduduk tempatan melaporkan air datang secara tiba-tiba menyebabkan mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang. Dalam pada itu, pejabat cuaca tempatan Gujarat mengeluarkan amaran hujan lebat dan menasihatkan penduduk agar tinggal di dalam rumah. Sejak kebelakangan ini, banjir besar akibat hujan monsun tanpa henti telah menyebabkan kematian berpuluh-puluh orang dan berjuta-juta orang kehilangan tempat tinggal di India dan Bangladesh. Dalam pada itu, di Uttar Pradesh, India, pihak berkuasa berjaya menangkap 1 daripada 3 serigala yang membunuh 6 kanak-kanak dan seorang wanita. Serigala-serigala ini telah menyerang lebih daripada 30 kampung di daerah Bajraj dalam tempoh 2 minggu lalu. Menurut Pegawai Kanan Perkhidmatan Hutan India Akashdeep Badawan, serangan ini berlaku kerana penduduk kampung sering tidur di luar rumah semasa musim panas. 3 serigala telah dikenal pasti dikesan menggunakan drone dengan kamera dan perisian pemetaan haba. Buat masa ini, pihak berkuasa masih memburu 2 lagi serigala. Serangan serigala adalah sesuatu yang jarang berlaku di India walaupun serangan harimau kerap dilaporkan. Lebih 1,000 pemandu taksi motosikal melancarkan mogok di luar Kementerian Komunikasi dan pejabat GoTo serta Grab di Jakarta. Mereka menuntut kenaikan bahagian perolehan mereka dari 80% dan pelindungan kerja yang lebih baik. Selain mahu kerajaan memberikan status istimewa kepada mereka, GoTo dan Grab mempunyai gabungan permodalan pasaran kira-kira $18 bilion Amerika. Bagaimanapun, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia belum berikan sebarang komen. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan menyarankan syarikat mendengar keluhan dan masalah pemandu. Mahkamah Perlembagaan Korea Selatan memutuskan Undang-Undang Perubahan Iklim perlu tetapkan sasaran pelepasan lebih ketat menjelang 2031 dan ke atas. Keputusan ini disambut baik kira-kira 200 plaintif termasuk aktivis iklim muda yang telah memfailkan petisyen sejak 2020. Petisyen itu telah menuduh kerajaan menangguhkan tanggungjawab mengurangkan pelepasan karbon. Mahkamah menilai bahawa Undang-Undang Neutraliti Karbon Korea Selatan yang digubal pada 2010 dan disemak. Ia bagi menetapkan sasaran pelepasan menjelang 2030 serta neutraliti karbon menjelang 2050. Kumpulan advokasi iklim menyifatkan keputusan ini sebagai yang pertama di Asia kerana ia melibatkan tindakan undang-undang terhadap perubahan iklim yang mungkin menjadi contoh untuk Taiwan dan Jepun. Presiden China Xi Jinping berkata China dan Amerika Syarikat harus menjadi sumber kestabilan global dan pendorong pembangunan bersama. Xi berharap Amerika Syarikat melihat China dan pembangunannya secara positif dan rasional. Beliau menyeru kerjasama antara kedua-dua negara utama untuk mencari jalan penyelesaian yang bermanfaat. Penasihat Keselamatan Negara Amerika Syarikat Jake Sullivan menekankan pentingnya komunikasi strategik peringkat tinggi. Beliau yang tiba di Beijing semalam untuk lawatan 3 hari dan merupakan penasihat keselamatan Amerika Syarikat pertama yang melawat China sejak 2016. Sullivan telah dijemput oleh ahli Biro Politik PKC Wang Yi dan pengarah Pejabat Suruhanjaya Ahwal Luar Pusat untuk menghadiri perbincangan strategi antara China dan Amerika Syarikat.
Perdana Menteri Britain Keir Starmer meminta penetapan semula dalam hubungan United Kingdom dan Eropah. Beliau berkata demikian semasa lawatannya ke Paris dan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Starmer turut berbincang berkaitan Ukraine, Timur Tengah dan hubungan dua hala. Sebelumnya, beliau dan Chancellor Jerman Olaf Scholz bersetuju dengan perjanjian mengenai pertahanan dan perdagangan. Starmer turut menekankan kebimbangan terhadap ancaman sayap kanan di United Kingdom dan menyeru kerjasama antara Parti Progresif Eropah. Beliau berjanji untuk memperbaiki keadaan di Britain sebelum tamat penggal pertamanya. Di Paris La Défense Arena, percubaan kedua perenang para negara Muhammad Nur Syaiful Zulkifli pada Sukan Paralimpik tampak berbaloi. Nur Syaiful mara ke final 100 meter gaya bebas lelaki S5 kecacatan fizikal. Muhammad Nur Syaiful menduduki tempat keempat dengan catatan 1 minit 16.821 pada saringan kedua. Keputusan diraih perenang dari Sarawak itu menyaksikan beliau berada di tempat ke-6 keseluruhan daripada dua saringan sekaligus berada dalam kelompok 8 perenang terbaik untuk ke final. Aksi final akan berlangsung pada jam 11.30 malam ini waktu Malaysia. Di Inveladas bagi acara individu wanita kompaun terbuka, Wakil Negara Nur Jannatun Abdul Jalil gagal meneruskan kemarahan selepas tewas pada Wakil India Sarita. Sarita mencatat bidikan 138 mata manakala Nur Jannatun meraih 124 mata. Nur Jannatun masih berpeluang memperbaiki persembahannya dalam acara berpasukan campuran kompaun yang akan berlangsung Isnin ini. Dua pelumba negara Hakim Danish dan Qabil Irfan mengimpikan untuk menghadiahkan sesuatu buat negara sempena Hari Kebangsaan ke-67. Danish yang berasal di Litar Aragon minggu ini berusaha menebus kekecewaan berikutan prestasi yang menurun pada perlumbaan Red Bull MotoGP Rookies Cup. Target saya untuk weekend ni, saya nak keep fighting dekat depan balik dan cuba mendapatkan podium dan dapat result yang bagus, insyaAllah. Bagi perlumbaan ESBK, Qabil Irfan yang memaparkan prestasi cemerlang pada pusingan lepas juga akan memastikan prestasi dan motivasi dalam keadaan yang tertinggi. Tahun kali ini saya harap saya boleh main di keempat 8 seperti tahun lepas, dan saya harap tahun ini lebih baik dan saya akan cuba untuk mendapati podium. Rekod yang cemerlang berhasil ditar ini pastinya akan menyaksikan satu perlombaan yang sengit pada minggu ini. Sekian Dunia 10. RTM, penyiar rasmi Sukan Paralimpik Paris 2024. #Kita Semua Tim Mas. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum, salam sejahtera, insya-Allah kita jumpa lagi.